Sistem pentadbiran di Malaysia. Sistem pentadbiran yang sistematik adalah sangat penting kepada sesebuah negara. Antara kepentingan sistem pentadbiran yang sistematik adalah tapak menjana pembangunan dan kemajuan negara dan membantu mengekalkan keamanan dunia sejagat. Ia juga dapat mengekalkan kedaulatan negara dan menarik kemasukan pelabur-pelabur asing. Seterusnya, ia dapat meningkatkan kerjasama antarabangsa dan ia juga dapat meningkatkan kemajuan sains dan teknologi. Dari segi undang-undang, ia dapat melahirkan masyarakat yang mematuhi undang-undang. Terakhir sekali, ia dapat mengurangkan kes jenayah yang berleluasa. Sistem pentadbiran di Malaysia ialah demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Demokrasi berparlimen. Sistem demokrasi berparlimen ditarifkan sebagai pemerintahan oleh kerajaan yang berdasarkan kepada perwakilan rakyat menerusi institusi perwakilan rakyat sebagai kuasa yang tertinggi. Mekanisme pensahiran sistem ini adalah menerusi pilihan raya yang diadakan. Pilihan raya ini boleh dibahagikan kepada pilihan raya umum atau pilihan raya kecil. Pilihan raya umum ini diadakan apabila Parlimen atau Dewan Undangan Negeri dibubarkan atau terbubar sendiri selepas tamat tempoh 5 tahun. Pilihan raya kecil pula berlaku untuk mengisi kekosongan kerusi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri di luar jangka disebabkan oleh kematian, perletakan jawatan, hilang kelayakan dan pembatalan keputusan pilihan raya oleh Mahkamah Pilihan Raya. Pilihan raya ini diuruskan oleh sebuah badan bebas dikenali sebagai Suruhanjaya Pilihan Raya atau lebih dikenali sebagai SPR. Di peringkat persekutuan, calon perwakilan rakyat dikenali sebagai calon ahli parlimen. Di peringkat negeri pula, calon perwakilan rakyat dikenali sebagai calon ahli Dewan Undangan Negeri. Proses pemilihan pemimpin membolehkan persaingan di antara parti-parti politik berlaku di peringkat persekutuan dan negeri. Unsur penting bagi persaingan ini adalah konsep majoriti yang bakal menentukan parti politik terbanyak menduduki badan-badan perundangan. Individu yang menang sebagai perwakilan rakyat di peringkat negeri akan menduduki Dewan Undangan Negeri. Individu yang menang sebagai perwakilan rakyat dalam pilihan raya di peringkat parlimen akan menduduki kerusi di parlimen. Parti politik yang mempunyai bilangan kerusi yang lebih banyak akan mempunyai suara yang kuat dalam proses penggubaran undang-undang dasar. Parti politik yang mendapat bilangan kerusi majoriti berhak menubuhkan kerajaan bagi mentadbir urus negara. Raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan adalah salah satu sistem yang mengiktiraf raja sebagai raja negara dan sebagai langkah pengiktirafan kepada tradisi politik pemerintah Kesultanan Melayu. Sehaluan dengan peredaran masa, sistem beraja ini telah dimodernkan menjadi raja berperlembagaan. Panggilan bagi ketua negara adalah yang di-Pertuan Agong dan digilirkan setiap 5 tahun sekali dalam kalangan 9 Sultan Negeri-Negeri Melayu. Walaupun yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara, baginda bertindak di atas nasihat jemaah menteri atau menteri yang diberi kuasa oleh badan berkenaan. Secara praktisnya, baginda dinasihati oleh Perdana Menteri berdasarkan kesepakatan suara dalam kabinet. Baginda mempunyai beberapa budi bicara yang tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana individu atau pihak. Baginda bukan sahaja ketua negara tetapi juga sebagai simbol perpaduan dan keamanan. Antara rangka untuk mempertahankan sistem pentadbiran yang sistematik di negara kita, rakyat perlu mengambil peranan dalam memilih pemimpin mereka melalui pilihan raya bagi melambangkan suara rakyat serta mempunyai unsur demokrasi sama ada di Dewan Undangan Negeri maupun di Parlimen. Menteri-menteri perlulah bertanggungjawab dalam menjalankan tugasan mereka dan mengelakkan diri dalam perkara-perkara negatif seperti terjebak dengan gejala rasuah. Sebelum undang-undang yang digubal oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri dijalankan, ia perlu mendapat persetujuan daripada Yang di-Pertuan Agong. Badan kehakiman berfungsi untuk memastikan keseimbangan kuasa antara badan perundangan dan badan eksekutif agar badan-badan ini tidak menyalahgunakan kuasa mereka dalam membuat sesuatu perundangan yang tidak selaras dengan perlembagaan negara.
Suruhanjaya Pilihan Raya meletakkan syarat bagi pemimpin untuk bertanding dalam pilihan raya mahupun di Dewan Undangan Negeri ataupun di Parlimen bagi memastikan kredibiliti seorang pemimpin itu dalam menjalankan tugasnya untuk memerintah. Sebuah negara penting untuk kita mengutamakan kerjasama di antara badan eksekutif. Hal ini kerana sesebuah negara memerlukan kerjasama yang tinggi untuk memastikan pentadbiran yang dijalankan oleh kerajaan berada di dalam keadaan yang sistematik dan tidak kucar-kacir. Rakyat juga perlu bijak dalam memilih ketua ataupun wakil rakyat untuk mengendali sesebuah kerajaan. Akhir kata, kemajuan negara bergantung kepada sistem pentadbiran yang stabil di dalam sesebuah kerajaan. Oleh itu, kita mestilah mempertahankan sistem pentadbiran di negara kita.